Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, salam perjuangan, salam reformasi kepada semua kawan-kawan. Terlebih dahulu, saya minta maaf kerana lewat sepatutnya pukul 11 ya. Kita ke udara. Ke udara tu ya. Tapi dah lewat dekat 10 minit lewat ni ya. Ada masalah teknikal sikit lah. Biasalah tu kan. Okey, terima kasih banyak kepada yang sempat bersama kita malam ini. Kalau saya tengok kat sini kita ada Hidalija, salam Abuwe, Waalaikumsalam. Anuradin Terengganu, Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam dan share. Okey, terima kasih banyak yang nak share ya. Terima kasih banyaklah saya ucapkan. Zulkifli Malik, salam katanya. Kita juga ada Rosli Lobawi, salam rahmasi dari Wambau Negeri Sembilan. Apa khabar orang kampung? Harap sihatlah ya. Okey. Kita juga ada siapa lagi sini? Zulkifli Malik, Saslina Alwi, Apit Tebu, Hadlija, Zulkifli, Kawash, Jin, CL Jin ke namanya, Nor Azlan, dan juga kita ada brother Zali, BRD ni brother ke apa, Sazali Safi'i, Kingsman PJ, King Lion, hebat-hebat nama ya. Raja Haseh dan Muhammad Arif juga ada bersama kita. Nur Azlan Salihu, Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Zaslina Alwi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik Wan dari Simpang Petang Jelas katanya. Okey, Zaslina Alwi daripada Simpang Potang. Simpang Potang. Orang kampung Den lah tu. Tak sampai setengah jam nak pergi Simpang Potang. Dah lama tak pergi Simpang Potang ni. PKP ya. InsyaAllah cuba juga nak balik kampung. Dalam 2-3 hari ni ya, cuba ejas nak balik kampung. Dah lama tak balik kampung ya. Ziarah bonda yang tersayang yang berada di kampung. Nasir Muda, boleh tolong share bagi ramai tengok katanya ya. Terima kasih Nasir Muda. Muhammad Ashraf, Wan Yusof, salam reformasi. Udah sikit apa ni, pasal atuk ni tak sempat baca laju tu bawah ni. Suara rakyat lawan tak lawan, KL line clear katanya. Wow, suara rakyat dari KL rupanya baru ku tahu ya, suara rakyat orang KL. Nur Azlan Salihu, ya, salawan tak lawan katanya. Muhammad Izzuddin alias Atuk akan bertanding guna logo warisan. Jika berlaku macam ini, adakah PH Plus masih wujud? Saya dari Paroi Negeri Sembilan. Habibah Hashim, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Badrul Zaman Bakhtiar, salam reformasi tuan dari Ipoh. Apa khabar orang Tipoh? Dan rakan kita, orang hebat kita, Syed Shah, terima kasih banyak Syed Shah ya, luangkan masa pantau-pantau. Kalau saya salah tolong perbetulkan. Otai kita ya, setiap malam juga, boleh katakan setiap hari lah ya, ada live daripada Syed Shah kita, boleh YouTube, boleh Facebook ya. Hebat dan juga begitu aktif ya, tak macam saya ni kadang-kadang malas jugalah nak live kan. Assalamualaikum kata Muhammad Rasmawi dari Puncak Alam. Lawan tetap lawan. Okey. Terima kasih. Juga daripada Rosmin di Janggo. Salam informasi dari Semenyih. Ramai orang di Sembilan malam ni ya. Hebat orang di Sembilan. Muhammad Fazmawi, Assalamualaikum katanya dari Puncak Alam. Okey, Waalaikumsalam. Nordin, jangan sesekali dekat Saketua. Jasmi Muhammad, salam dari Indra Mahkota 2. Okey, dekat je sebelah ya. Terima kasih kepada Jasmi. Abdul Aziz, Abdul Rahim, salam informasi dari Sembrong. Wow, tempat kawasan Nishamuddin. Cherry Chuah is watching dari Penang. Hebat. Orang Penang begitu hebat juga. Terima kasih kepada orang Penang beri bantuan banjir baru ini di Pahang ya. Terima kasih banyak kepada Keadilan Tempatan Pau khususnya. Dan juga IMK Penang yang hantar bantuan ya. Amir Saleh, adakah Rafizi kembali bersama PKR dan menjadi timbalan PKR? Itu dia. Harapan ramai majoriti rakyat Malaysia. Okey, Asma bersama kita, Harry Boy, Rosli Mamat, ya, Zizi, Zair, Rizal, Rosli, Amir Ismail, ya. Salam rahmasi tuan, lawan tak lawan. Datuk Seri Amrim PM ke-8. Azlan Jaafar, salam rahmasi dari Papar, Sabah. Wow, apa khabar orang Sabah, bah? Hebat-hebat. Salam reformasi dari Sabah, Hadi Lija juga. Canai Man, salam reformasi saya dari Kota Melaka. Okey, banyak kawan-kawan kita kat sini yang tak sempat saya nak baca laju dekat skrin ya.
Jadi mana yang terlepas pandang, minta maaf sangatlah, tak sempat nak baca. Kita ada Abdul Aziz Rahim, Masnah Abdul, Kamarul Roslan, Zainal Arifin, Fauzi Marafai, Syahdan Syukur, Ahmad Yusof, Suara Rakyat, Nia Madli, Muhammad Karim, Abdul Muiz, Nasir Muda, Rosli Labawi, Zulkifli Malik, Saslina, Apit Tebu, Hadi Uja, ya. Banyak lagi sini, Hamka Syuaib, Salam Bendera. Salam Bendera, kata Hamka Syuaib. Okey, Mat Ali, salam reformasi. Arif, Bangi clear katanya. Adif, ya. Adif, daripada Bangi. Hamka Syuaib. Okey. Okey, kita balik kepada mauduk kita. Macam kuliah sikit ni, ya. Mauduk kita adalah berkenaan dengan PRU yang ke-15 yang dikabarkan mungkin tidak berapa lama diadakan mungkin dalam hujung tahun ini, ya. Ada yang meramalkan awal-awalnya selepas bulan 3, ya, tapi saya tak jangka bulan 3 kalau lihat keadaan situasi Covid pada ketika ini. Tak tahulah, ya, kalau abah kau ni kadang-kadang tak betul, bila orang tak betul ni kadang banyak keputusan yang dibuat adalah keputusan yang tak betul, ya. Yusri Al-Gombaki from Doha, clear katanya. Ni jauh ni dari Doha, Qatar. Bakar Melaka, salam bro, lawan tak lawan. Cherry Kuah, sila pakai logo PKR. Sure win katanya. Khairul Anwar Khalid, lawan tak lawan dari Ipoh. Okey, isu tentang logo. Okey, satu isu yang penting juga tentang logo Pakatan Harapan. Dan salah tentunya logo Pakatan Harapan, kalau digunakan logo Pakatan Harapan itu sendiri, saya rasa ia tidaklah memberikan kebaikan kepada Pakatan Harapan. Kerana bila kita lihat logo tu, orang kata bayangkan kepada Mahathir Mohamad lah. Kerajaan 22 bulan itu adalah kerajaan Mahathir Mohamad, bukan kerajaan Pakatan Harapan. Tetapi logo Pakatan Harapan itu dibawa oleh Mahathir Mohamad selama 22 bulan. Jenama Pakatan Harapan itu digunakan oleh Mahathir Mohamad, ya, untuk beliau melaksanakan agendanya. Jadi Pakatan Harapan itu telah pun dicemari oleh sikap Mahathir itu sendiri, ya. Dan sememangnya dan sejelasnya sememangnya Mahathir Mohamad ini ingin, ya, menjejaskan ataupun menghancurkan Pakatan Harapan itu sendiri. Kerana bagi beliau kekuatan Pakatan Harapan itu adalah terletak kepada 3 parti yang begitu sepakat sebelum ini, yang pernah melalui zaman kesusahan, zaman kezaliman, ya. Paling lama adalah di zaman Mahathir sendiri menjadi Perdana Menteri, ya. Dan bermulanya reformasi juga adalah di era Mahathir menjadi Perdana Menteri. Dan reformasi itu lahir di Malaysia ini adalah kerana perbuatan, ya, Mahathir Mohamad, ya. Jadi tak ada siapa yang boleh menyangkakan bagaimana Pakatan Harapan satu ketika telah menyambut dan juga menaikkan Mahathir Mohamad ini menjadi pemimpin di dalam Pakatan Harapan, ya. Ramai yang mempertikaikan kenapa kita berbelas tahun kita menentang Mahathir, tiba masa kita nak sampai ke puncak kejayaan, apabila rakyat memberikan sokongan kepada kita, kita mengambil satu keputusan, ya, untuk menerima Mahathir Mohamad. Jadi ramai yang pertikaikan, ya. Tetapi sebagaimana yang selalu kita diberikan alasan oleh pimpinan-pimpinan kita, bahawa kita tidak ada pilihan ketika itu. Pada PRU yang ke-14 kita tidak ada pilihan, di mana tokoh yang kita mahu angkat sebagai Perdana Menteri, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim, ketika itu berada di dalam penjara, ya. Dan keterbukaan Pakatan Harapan ini, ya, daripada dulu lagi, daripada Pakatan Rakyat dulu, bahawa kita bersedia menerima mana-mana pihak yang ingin bersama kita dan sanggup menjunjung prinsip, ya, perjuangan kita daripada Pakatan Rakyat dulu sehinggalah kepada Pakatan Harapan. Jadi apabila Mahathir Mohamad ini seolah-olah, ya, seolah-olah menunjukkan bahawa beliau telah pun taubat nasuha, beliau telah pun insaf daripada seorang diktator, ya, untuk menjadi yang lebih baik di saat penghujung usianya, maka kita merasa simpati jugalah
Ya. Sebab kita tidak harus menutup ruang kepada sesiapa sahaja yang dulunya tidak, ya, yang dulunya bersifat zalim dan sebagainya. Ya, jika ingin berubah kepada ke arah yang lebih baik, sudah tentulah kita meraihkan, ya, kerana kita ni bukan tahu apa yang ada di dalam hati seseorang, ya, sama ada ikhlas ataupun tidak. Tapi yang pentingnya ruang itu diberikan untuk kita melihat sama ada betul atau tidak Mahathir ini ikhlas terhadap perjuangan dan juga prinsip yang dibawa oleh Perkataan Harapan. Jadi kalau kita nak kata kita ini apa yang berlaku sekarang ini adalah silap kita kerana kita memilih Mahathir dulu, nak katakan macam tu pun saya rasa tak adil, ya. Tak adil bagi pimpinan Perkataan Harapan yang telah membuat keputusan untuk menerima Mahathir Mohamad, kerana masing-masing tidak tahu, ya, apakah Mahathir ini benar-benar ikhlas ataupun tidak. Kerana sejarah, ya, sejarah banyak membuktikan bahawa memang ada orang yang zalim satu ketika dan bila diberi peluang bertaubat dan diberi peluang menjadi seorang yang lebih baik, ya. Contoh di zaman-zaman para nabi, zaman sahabat, ya, zaman nabi sendiri, di mana seorang yang lebih zalim, ya, seperti Sayyidina Umar Al-Khattab, seperti Sayyidina Hamzah, ya, yang menjadi khalifah akhirnya, daripada seorang jahiliah yang zalim, ya, Sayyidina Umar terkenal dengan kezalimannya, ya, membunuh anak-anak kecil yang baru lahir, ya, bayi-bayi perempuan yang baru lahir dibunuh dan sebagainya. Akhirnya bila bertaubat dan ingin bersama dengan perjuangan Islam, diterima dan terbukti beliau adalah seorang yang telah pun bertaubat sebenar-benar taubatnya dan bersama dengan perjuangan kita dan menjadi seorang yang terbaik dan diangkat menjadi khalifah, ya. Ada yang berpura-pura seperti contohnya Abdullah bin Ubay. Ya, ini juga orang yang berpura-pura. Abdullah bin Ubay adalah orang yang pernah solat di belakang Nabi, ya, menunjukkan kebaikannya depan Nabi, tapi hatinya, ya, hatinya itu adalah untuk mengkhianati, ya, mengkhianati Nabi, ya. Tapi zaman itu tak apalah, pasal Nabi diberikan wahyu oleh Allah untuk menunjukkan kepada Nabi bahawa Abdullah bin Ubay ini orang yang tidak boleh dipercayai. Ya, kalau ketika itu Rasulullah tak ada, mungkin para sahabat pun mungkin tertipu dengan Abdullah bin Ubay. Seperti mana kita tertipu dengan Mahathir Mohamad. Ya, zaman kita ini tidak ada Nabi, tidak ada siapa, ya, yang boleh membaca apa yang ada di dalam hati seseorang. Jadi pada zahirnya agama kita mengajar orang yang jahat itu, ya, apabila nak balik kepada kebaikan, tugas kita adalah memberikan galakan dan juga sokongan, ya. Jadi sebab itulah kita membuat keputusan menerima Mahathir Mohamad di dalam Perkataan Harapan. Tetapi alhamdulillah, ya, tak lama, 22 bulan sahaja, maka Allah tunjukkan kepada kita sebenarnya siapakah Mahathir Mohamad ini. Rupa-rupanya Mahathir Mohamad ini adalah orang yang tidak pernah berubah, orang yang tidak pernah, ya, berubah sikapnya terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim, walaupun Datuk Seri Anwar Ibrahim lama sekali telah pun memaafkan apa yang Mahathir pernah lakukan, ya. Dalam ceramah-ceramahnya sebelum beliau dipenjara pun lagi, ya, beliau selalu menyebut bahawa saya telah pun memaafkan semua pihak yang menzalimi saya, yang menganiaya saya secara pribadi. Saya telah maafkan semua pihak termasuk Mahathir, ya. Yang Anwar tidak boleh maafkan adalah pemimpin-pemimpin yang melakukan kezaliman kepada rakyat, yang melakukan rasuah, yang merompak harta rakyat. Itu bukan hak Anwar untuk memaafkannya. Tetapi perbuatan pribadi ataupun kezaliman pribadi yang dilakukan ke atas badan tubuh Anwar dan juga keluarganya telah pun dimaafkan oleh Anwar Ibrahim. Jadi inilah sifat yang ada pada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan sifat inilah selalunya digunakan oleh orang-orang kepercayaan, orang-orang rapat kepada beliau untuk mengkhianati, ya, Anwar Ibrahim ini. Ya, tapi nak buat macam mana? Ya, kita ada seorang pemimpin yang sedemikian rupa, seorang pemimpin yang begitu pemaaf, ya, begitu tidak ada bersangka buruk terhadap orang lain, ya. Contohnya seperti selepas pemilihan parti, diminta banyak kata-kata dipecat dan sebagainya. Tidak mudah untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim mengambil tindakan terus pecat hanya kerana kita mengadu. Ini masalah. Hanya kerana kita mengadu, ya. Ramai
yang telah pun ditangguhkan pemecatan, ada yang digantung, yang sepatutnya dipecat tapi digantung. Kerana Anwar ini adalah seorang yang sentiasa memberi peluang kepada orang yang melakukan kesalahan untuk kembali ya ke arah kebenaran. Tetapi yang kembalilah ya, bukan tidak ada yang kembali. Ada, kita kena akui bahawa ada daripada kumpulan kartel dulu ya yang tidak bersama dengan Azmin Ali. Bila Azmin khianat, mereka masih kekal dalam Parti Keadilan dan menunjukkan perubahan sikap yang agak baik membantu parti ya. Jadi ada yang peluang yang diberikan oleh Anwar Ibrahim itu, ada juga kebaikannya kepada parti yang berubah, tetapi ada juga yang masih berpura-pura seperti yang mana saya sebut di zaman Nabi, seperti zaman Abdullah bin Ubay ya. Tetapi Anwar Ibrahim bukan Nabi ya. Jadi dia tak tahu dalam hati, di lubuk hati mana-mana orang yang pandai berlakon depan beliau ya, yang selalu wayang kulit dan sebagainya, tetapi di lubuk hatinya wallahu alam. Jadi Anwar ni berserah dengan Allah ni, terlalu berserah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ialah keadilan pun sepatutnya memang merasa bertuah, kerana kita mempunyai seorang pemimpin yang memiliki akhlak sedemikian rupa ya, sanggup menderita, sanggup dianiaya oleh rakan-rakan yang pernah ya berdamping dengan beliau, yang pernah rapat dengan beliau ya, tetapi akhirnya mengkhianati beliau ya. Jadi inilah yang kita sebut ya. Sebab itulah kita katakan bahawa bila peluang itu diberikan kepada Mahathir Mohamad untuk cuba merubah cara dia ya, sikapnya, cuba merubah keadaannya daripada seorang yang pernah menjadi diktator selama 22 tahun untuk menjadi seorang pemimpin yang reform, yang ingin membawa reformasi, tetapi akhirnya Mahathir Mohamad tidak ya mengambil peluang yang diberikan. Malahan beliau berterusan untuk memecah belahkan Pakatan Harapan. Sikap pecah dan perintah ini yang selalu diamalkan sewaktu beliau di dalam UMNO nampaknya cuba dibawa kembali ke dalam Pakatan Harapan. Kita dah boleh baca bila beliau menjadi Perdana Menteri sahaja, kita lihat beberapa tindakannya yang agak pelik dan juga agak aneh ya. Tetapi demi untuk menjaga nama baik Pakatan Harapan ketika itu yang baru saja berada di Putrajaya, maka kita simpan ya, kita pendamkan apa yang kita rasa terhadap Mahathir Mohamad ini. Contohnya di antara lain, beliau tidak menghormati pimpinan-pimpinan dalam Pakatan Harapan di dalam pembentukan kabinet ya, khususnya di mana beberapa calon yang disenaraikan oleh parti untuk diangkat menjadi menteri tidak diangkat oleh Mahathir Mohamad, tetapi beliau mengambil calon lain daripada parti tersebut berdasarkan kepada beliau suka kepada calon itu ya, terutamanya dilantiknya menteri-menteri yang beliau tahu bahawa menteri ini ada masalah dengan presiden parti, iaitu Anwar Ibrahim. Beliau tahu bahawa Anwar dengan Azmin mempunyai masalah ya, hubungan yang tidak begitu baik, yang sentiasa berseteru dan juga bertentangan, tetapi Mahathir mengangkat Azmin berada di dalam kabinet dan dilantik sebagai menteri kanan, sedangkan nama Azmin tidak ada dalam senarai yang dihantar oleh Keadilan untuk diangkat menjadi menteri ya, kerana Azmin telah pun mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Selangor ketika itu. Tapi Mahathir mengarahkan ya, meminta agar Azmin diangkat menjadi menteri kabinet ya, dan nanti menteri besar yang lain. Menteri besar yang lain pun adalah dipilih oleh Azmin itu sendiri. Begitu percaturan Mahathir Mohamad ya. Beberapa orang yang dikenali sebagai orang yang tidak mesra, yang selalu melanggar arahan presiden, yang selalu tidak hormat presiden, orang ini diangkat oleh Mahathir Mohamad menjadi menteri penuh di dalam kabinet beliau. Zaidah Kamaruddin di antaranya ya. Bahkan melantik Pesuruhjaya SPRM itu sendiri ya, tidak dirujuk kepada Parti Keadilan. Yang diambilnya adalah anggota ahli keadilan Latifah Koya. Semua tahu Latifah Koya juga tidak mempunyai hubungan yang baik dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi orang ini diangkat untuk menjadi Pesuruhjaya SPRM tanpa merujuk kepada Parti Keadilan
Ya, kerana mengambil ahli untuk diangkat sebagai paling tidak Mahathir kena hormatlah ya dengan Anwar Ibrahim yang waktu itu yang menjadi presiden keadilan. Ya, bagaimana pandangan Anwar tentang pelantikan Latifah, dan kita dah beritahu bahawa Latifah Koya ini adalah orang politik, seorang ahli keadilan, ya. Mana mungkin kita boleh angkat menjadi seorang Putrajaya CPNM, kerana dalam kita punya semangat Pakatan Harapan, kita cuba mengelakkan daripada orang politik memegang jawatan-jawatan agensi-agensi kerajaan. Tetapi Mahathir langgar. Ya. Untuk melantik Latifah Koya, dia sanggup meminta Latifah Koya keluar parti. Ya. Keluar parti dulu untuk memberikan, ya, untuk memudahkan Mahathir melantik Latifah Koya menjadi Putrajaya SPRM. Ya. Itu cara dia. Dia nak memperbanyakkan seramai mungkin musuh-musuh Anwar berada di dalam pentadbiran kerajaan dan juga kabinet Pakatan Harapan. Kerana ini akan memudahkan kerjanya untuk menghancurkan Anwar Ibrahim. Ya, sekiranya Mahathir dapat menghancurkan Anwar Ibrahim, sekaligus PKR itu sendiri, Parti Keadilan itu sendiri akan jadi hancur. Ya, tunjang kepada Pakatan Harapan itu adalah Parti Keadilan. Ya, tunjang, ya, kepada Pakatan Harapan itu adalah Parti Keadilan. Jadi untuk musnahkan Pakatan Harapan, kena musnahkan terlebih dahulu parti yang menjadi tunjangnya. Ya, seperti mana Muhyiddin, ya, untuk nak hancurkan, nak kuburkan UMNO, kena dulu hancurkan pemimpinnya, presidennya, ya. Sebab itu ada kes, macam-macam kes. Macam itulah Mahathir lakukan, ya. Untuk nak menghancurkan Pakatan Harapan, kena hancur, pecah belahkan dulu Parti Keadilan Rakyat, ya. Kena musnahkan dulu Parti Keadilan Rakyat. Nak musnahkan Parti Keadilan Rakyat, kena musnahkan dulu generalnya. Generalnya adalah Anwar Ibrahim. Jadi meletakkan ramai musuh-musuh Anwar di dalam kabinet Pakatan Harapan adalah salah satu cara untuk Mahathir melemahkan pengaruh Anwar, untuk satu cara Mahathir untuk menggagalkan, ya, cita-cita rakyat Malaysia majoritinya yang mahu melihat Anwar Ibrahim menjadi seorang Perdana Menteri satu ketika nanti. Ini cara yang dikatakan cara pecah perintah, ya. Cara pecah perintah Mahathir Mohamad yang sinonim beliau lakukan sewaktu beliau berada di dalam Parti UMNO. Jadi cara yang sama beliau lakukan sewaktu beliau berada bersama dengan Pakatan Harapan. Sebab itulah saudara, saya mengatakan bahawa 22 bulan kita Pakatan Harapan menjadi kerajaan sebenarnya bukanlah sebuah kerajaan Pakatan Harapan yang sebetul-betulnya, ya, yang sebenar-benarnya, tapi itu adalah kerajaan Mahathir, kerajaan pengkhianat. Sebab itu kita lihat yang berada dalam kerajaan sekarang ini, kerajaan Pakatan Nasional ini adalah orang-orang Mahathir, ya. Majoritinya adalah orang-orang yang dibela, yang dipelihara oleh Mahathir di dalam Pakatan Harapan dahulu. Termasuk juga pemimpin-pemimpin ahli-ahli Parlimen UMNO yang melompat masuk Parti Bersatu sewaktu Mahathir menjadi Perdana Menteri. Orang-orang ini, ya, masuk bersatu ketika itu kerana Pakatan Harapan menjadi kerajaan. Ingin menumpang tuah kuasa yang ada pada Pakatan Harapan, ya. Yang ada kes yang disebut sebagai terlibat dengan skandal 1MDB. Terus senyap, ya, seperti mana Ketua Puteri UMNO daripada Melaka, ahli parlimennya, disebut sebagai salah seorang yang penerima duit 1MDB. Kesnya senyap sewaktu Mahathir menjadi Perdana Menteri kerana telah melompat Parti Bersatu. Begitu juga dengan Mustafa Mohamad, juga disebut. Begitu juga dengan beberapa pimpinan yang lain, ya, yang juga disebut. Tetapi tidak diambil tindakan oleh Mahathir Mohamad. Termasuk Zahid Ma'arif yang terus dilantik sebagai setiausaha politik beliau. Ya. Sedangkan Zahid, semua orang tahu kes, bila sebut kes Isa Samad, Zahid terlibat. Zahid adalah pegawai kepada Isa Samad. Dan di dalam mahkamah, Zahid sendiri mengaku bawa beg mengisi wang tunai untuk diserahkan kepada Isa Samad. Ya. Tetapi Zahid Ma'arif ini terselamat sewaktu bawah kerajaan Pakatan Harapan kerana Zahid Ma'arif ini dilantik oleh Mahathir menjadi setiausaha politiknya. Sebab itu jangan pelik
kalau Zaid Ma'arif ini orang yang paling lantang menghentam Anwar Ibrahim kerana beliau takut sekiranya Anwar menjadi Perdana Menteri, kes beliau bersama dengan Isa Samad itu akan kembali disebut di mahkamah. Sekarang ni Isa Samad telah pun dijatuhkan hukuman oleh mahkamah. Kalau Isa jatuhkan hukuman, bagaimana mungkin Zaid Ma'arif yang satu ketika dulu pakai baju oren, bila kita jadi kerajaan, bertukar daripada baju oren, terus pakai bus jaket bertali leher, berada di sebelah pejabat Mahathir Mohamad. Ini, bagaimana Pakatan Harapan nak laksanakan reform ke dalam keadaan Perdana Menterinya, di pejabatnya berada seorang pegawai yang terlibat di dalam kes-kes bersama dengan Isa Samad. Sebab itu saya katakan 22 bulan bukan kerajaan Pakatan Harapan yang kita impi-impikan selama bertahun-tahun, yang kita mahu angkat sebagai sebuah kerajaan yang kita perjuangkan dengan peluh keringat dan juga darah kita, air mata kita bertahun-tahun, tetapi dihancurkan dengan sekelip mata oleh manusia bernama Mahathir Mohamad. Sebab itu saya rasa kalau ada pimpinan Pakatan Harapan yang masih tergamak lagi melukai hati dan perasaan kita, yang masih tergamak lagi untuk mengutip Mahathir Mohamad ini berada dalam Pakatan Harapan, inilah pemimpin yang paling bangsat, sama-sama bangsatnya dengan Mahathir Mohamad, tak kira daripada mana-mana parti sekalipun. Kerana sepatutnya pemimpin inilah yang lebih kenal Mahathir Mohamad kerana dia berada dalam kabinet. Pemimpin inilah sepatutnya lebih bijak memikirkan tipu helah Mahathir Mohamad ini. Tetapi mungkin ada satu dua perkara yang tergantung, yang berada dalam poket Mahathir Mohamad, menjadikan mulut dia kelu, akhirnya terpaksa melutut dengan Mahathir Mohamad. Tapi Alhamdulillah, Anwar Ibrahim bukan jenis manusia yang melutut dengan Mahathir Mohamad. Inilah kekuatan Anwar Ibrahim. Sebab apa? Sebab Anwar daripada dulu, sewaktu dalam UMNO lagi, beliau tidak ada hutang apa-apa dengan Mahathir Mohamad. Beliau tidak ada apa-apa hutang dengan Mahathir Mohamad. Beliau tidak pernah berasuah, beliau tidak pernah melakukan penyelewengan, beliau tidak pernah melakukan satu perkara yang Mahathir boleh memugut Anwar Ibrahim. Bahkan Anwar yang ada banyak perkara, banyak isu dalam poket Anwar berkaitan dengan Mahathir Mohamad dan juga keluarganya. Sebab itu manusia bernama Anwar Ibrahim ini akan ditentukan oleh musuh-musuh, oleh musuh-musuh sebagai orang yang tidak boleh menjadi Perdana Menteri. Sebab itulah Mahathir Mohamad akan mencari di kalangan pimpinan Pakatan Harapan yang boleh diperdayakan agar membantu beliau untuk menentukan Anwar tidak menjadi Perdana Menteri. Sehingga satu peringkat, ada pimpinan kita awal-awal lagi bagi tahu tidak ada masalah sekiranya parti Mahathir tidak didaftarkan oleh RUS. Kalau parti Mahathir nak bertanding, parti kami sedia berikan pinjam logo. Begitu sekali sayangnya mereka kepada Mahathir Mohamad. Tapi percayalah tuan-tuan, selagi Pakatan Harapan, pimpinan Pakatan Harapan tolak 2-3 kerat, 2-3 ekor pemimpin penjilat Mahathir ini, selainnya itu akan menolak Mahathir Mohamad untuk berada bersama Pakatan Harapan. Tak semua dalam Pakatan Harapan ini bodoh seperti kamu, 2-3 ekor ni, yang setiap malam buat live, setiap malam bercakap nak memuja Mahathir Mohamad, setiap malam nak tipu kita, mengatakan Mahathir Mohamad ini bukan pengkhianat, Mahathir ini orang yang jujur, Mahathir dah tak jawatan kerana dia jujur, Mahathir dah tak jawatan kerana dia tahu dia tidak dapat undi, dia tahu dia tidak dapat sokongan, maka dia dengan prinsipnya meletakkan jawatan. Ini adalah hujah untuk memperbodohkan para penyokong Pakatan Harapan. Ada pimpinan yang kata Mahathir Mohamad ini kalau dia tak letak jawatan pun Pakatan Harapan akan tumbang. Siapa cakap? Ini telah pun dijawab oleh Kit Siang itu sendiri. Dalam satu jawapan Kit Siang terhadap Mahathir Mohamad, apabila Mahathir menyatakan bahawa isu kenapa beliau tidak serahkan kepada Kak Wan adalah kerana kalau serah ke tak serah ke, katanya, kalau saya tak letak jawatan pun kerajaan PH akan tumbang. Sebab itu Kit Siang bagi tahu kalau Mahathir tak letak jawatan, kerajaan PH masih lagi jadi kerajaan. Kerajaan PH tidak tumbang kerana sebelum Mahathir tak jawatan, Parlimen tidak pernah bersidang. Tidak ada usul undi tidak percaya kepada Mahathir Mohamad.
Sebelum beliau letak jawatan, tidak ada sesiapa mana pihak pun mengutip SD sokongan untuk menolak Mahathir Mohamad. Tidak ada SD, tidak ada Undip, tidak percaya. Tiba-tiba orang tua keparat ini meletakkan jawatan. Sebab apa? Sebab dalam hatinya ingin menjadi Perdana Menteri sekali lagi, tetapi bukan di bawah kerajaan Patah Harapan, tetapi di bawah kerajaan perpaduan. Ini yang beliau inginkan. Ya, wa makaru wa makarullah wallahul khairul makirin. Dia merancang, Tuhan juga merancang, tapi perancangan Allah itu adalah sebaik-baik perancangan. Akhirnya apa yang beliau kejar tak dapat, apa yang beliau kendong kececeran. Adakah Anwar Ibrahim rugi? Anwar tidak rugi. Apakah Anwar tidak boleh mampu menunjukkan beliau ada sokongan? Ya, beliau mampu. Sekarang ni beliau dah tunjukkan beliau ada sokongan. Tetapi apakan daya? Ya, apakan daya? Usaha Anwar setakat itu. Beliau berusaha sampai ke tahap yang tidak boleh lagi. Ya, di luar kuasanya. Ya, di luar kuasanya. Beliau dah pergi sampai ke istana. Apakah ada lagi ruang yang lebih atas daripada istana dalam demokrasi negara kita? Tidak ada. Ya, mana lagi tempat yang lebih tinggi daripada istana? Ya, tidak ada. Dan Anwar sudah sampai ke situ. Jadi kita tidak boleh salahkan Anwar Ibrahim. Beliau telah usahakan. Ini ada rakan-rakan Patah Harapan nak melemahkan kita. Ya, nak mempersenda ke Anwar Ibrahim. Oh, cakap cukup sokongan, tapi apa sekarang tak jadi Perdana Menteri? Ini cakap nak pelekehkan, bukan nak bantu. Dah kamu tidak mencari sokongan, kamu memperlekehkan lagi orang yang telah berusaha untuk mendapatkan mandat rakyat. Ya? Kamu tuduh Anwar Ibrahim menjalinkan kerjasama dengan UMNO dan sebagainya. Tapi bila Mahathir sebelum parlimen baru ini, ya, dalam bajet baru ini, sebelah menyebelah dengan Tengku Razali, orang UMNO sebelah menyebelah duduk buat PC, berpakat bersama Tengku Razali. Tidak ada seorang pemimpin di Patah Harapan yang mengherdik Mahathir kerana bekerjasama dengan Tengku Razali. Tetapi Anwar belum pernah mengadakan PC bersama lagi. Ya, baru dengar kabar Anwar cari sokongan UMNO. Sudah heboh. Ya, di kalangan pimpinan PH mengatakan Anwar nak berjalin hubungan dengan UMNO. Ya, kalau Anwar ini jenis mau jual prinsip, sudah lama Anwar menjadi Perdana Menteri. Waktu langkah syaitan lagi, Anwar boleh berunding dengan Najib, Anwar boleh berunding dengan Zahid Hamidi, ya, bebaskan kes-kes mereka. Maka Anwar sekarang ini menjadi Perdana Menteri. Tetapi ini bukan Anwar, saudara. Ya, ini bukan cara Anwar. Sebab itu bila Mahathir cuba nak beli Anwar dengan menawarkan, ya, bahawa Mahathir nak jadi Perdana Menteri 6 bulan saja, maka Anwar tolak. Anwar tak layan. Ya, Anwar tak layan. Kalau nak minta jadi Perdana Menteri 6 bulan, ya, Anwar pun kata tak payahlah. Ya, tak payahlah. Cukuplah kamu dah jadi Perdana Menteri. Ya, terserahlah kepada keadaan, takdir, sekiranya beliau jadi menteri, jadi menteri lah. Kalau beliau tak jadi Perdana Menteri, apa masalahnya? Apa ruginya? Apa ruginya? Lebih rugi kalau kita mengambil Mahathir bersama dengan kita. Lebih rugi kalau kita membenarkan Mahathir menjadi Perdana Menteri walaupun 6 bulan. Kerana orang jahat, orang diktator ini usahakan 6 bulan ataupun 6 tahun ataupun 60 tahun. Ya, bagi dia 6 minit pun dia boleh melakukan kejahatan. Ya, kerana orang jahat ini idea dia cepat. Idea dia pantas untuk melakukan kejahatan. Nak buat baik dia susah. Ya, sebab itu manifesto tu susah bagi Mahathir nak laksanakan. Sebab manifesto itu ada satu perkara yang baik untuk rakyat. Perkara yang baik untuk rakyat memang diktator susah nak laksanakan. Banyak daripada manifesto kita menghapuskan hutang PTPN. Dia yang jaga PTPN pun orang Mahathir juga. Ya, boleh jawab, saya dulu buat formula ini saya tak tahu keadaan. Ya. Macam bos dia jawab juga. Oh, kita dulu buat manifesto sebab kita tak tahu kita boleh jadi kerajaan. Ini jawapan ni keluar daripada Mahathir Mohamad. Itu juga jawapan yang keluar daripada yang jaga PTTN tu. Siapa nama tu? Wan Ji ke apa nama saya tahu. Tak ingat dah nama. Orang jahat ni memang susah saya nak ingat. Ya. Dia boleh kata dia buat janji untuk hapuskan hutang PTTN dulu pasal saya tak tahu berapa duit simpanan yang ada. Itu jawapan dia. Samalah jawapan dengan bos dia, Mahathir Mohamad. Kita buat janji manifesto dulu pasal kita tak sangka kita jadi kerajaan. Kemudian dijawab lagi, manifesto ini bukan kitab suci. Ya, maknanya boleh ikut. Ya, boleh ikut, tak boleh tak ikut pun tak apa. Sebab dia bukan Al-Quran. Wah, macamlah dia ni ikut Al-Quran sepenuhnya. Ya, Al-Quran pun kamu tak ikut,
kemudian kamu boleh kata manifesto ini tak perlu ikut sebab dia bukan ayat kitab suci. Ini cara diktator melepaskan tanggungjawabnya dan untuk cuba menipu rakyat dengan tipu helahnya. Ya. Tetapi akhirnya, terima kasih Ali Gracia, dia kata Wan Saiful. Di PTPN tu je kan. Terbaca, ternampak saya. Ya. Terima kasih banyak kena mengingatkan saya. Saya orang jahat ni memang saya tak ingat. Okey. Dan juga terima kasih kepada Cikgu Normala yang juga bersama kita, orang Penang. Dan juga bosku Penyamun, Saketua Penjana. Macam-macam makin hamun kat sini. Tak tergamak nak baca. Okey. Sebab itu saya katakan, untuk menghadapi PRU yang ke-15 akan datang, memadai kita 3 parti dan Pakatan Harapan. Kalau kita nak kekalkan ya dengan kerjasama sebelum itu bersama dengan PH Plus adalah warisan. Ya, bersatu sudah tidak ada. Bersatu sudah bersama dengan pengkhianat. Pejuang sekarang ini adalah pejuang hasil daripada benih ya, baka daripada pengkhianatan itu. Bahkan pejuang itu adalah ibu, ya, ketuanya Mahathir Mohamad ini adalah ibu kepada pemegang kunci di mana pengkhianat boleh masuk. Ya. Kalau kunci ini, pintu Putrajaya itu tidak dibuka oleh Mahathir Mohamad, ya, tidak dijaga dengan baik, maka pengkhianat tidak boleh masuk. Tetapi Mahathir Mohamad bila diberi mandat untuk menjaga kerajaan Pakatan Harapan dengan sebaik mungkin, ya, dengan patutnya Mahathir Mohamad tugasnya adalah memperkuatkan Pakatan Harapan, tetapi sepanjang 22 bulan beliau menjadi menteri, beliau hanya memperkuatkan partinya, iaitu Parti Bersatu. Sebab itu kita lihat sepanjang beliau menjadi Perdana Menteri, kerjanya apa? Kerjanya membeli beberapa pimpinan-pimpinan UMNO, ahli-ahli Parlimen UMNO yang ada masalah. Orang inilah yang dibeli oleh Mahathir Mohamad untuk memperkuatkan Parti Bersatu. Sebab apa? Sebab beliau ingin melihat Parti Bersatu ini lebih kuat daripada parti yang berada dalam Pakatan Harapan, terutamanya Parti Keadilan. Sebab apa? Sebab mudah untuknya menguasai Pakatan Harapan. Ya? Tapi akhirnya orang yang dibeli oleh Mahathir berada dalam Bersatu, orang ini jugalah yang meninggalkannya, dan orang ini jugalah yang berada dalam kerajaan Perikatan Nasional sekarang. Sebab itu tak pelik kerajaan yang ada hari ini huru-hara. Ya? Dalam keadaan COVID, PKP dia, kita tidak boleh mentas negeri, nak bekerja pun tak boleh. Nak cari makan, mentas negeri pun tak boleh. Perdana Menteri selama je keluar pergi Indonesia. Ya? Umum darurat. Dalam keadaan darurat boleh pergi pula ke negara luar mengadakan lawatan. Lihat, inilah keadaan negara kita. Ya? Seolah-olah kalau tak pergi ke Indonesia dia tak boleh. Ya? Kita nak tengok sampai pergi Indonesia ni ekonomi kita pulih atau tidak. Jadi apa tujuan dia pergi ke Indonesia? Ya? Dalam keadaan PKP, orang yang nak cari makan, anak-anak ramai lagi yang perlukan ya, bantuan daripada kerajaan, keluarga yang susah, ada yang tak boleh kerja kerana sekatan-sekatan demi sekatan. Ya? Pemimpin yang ada gaji setiap bulan, yang gajinya puluh ribu sebulan, ingatlah ratus ribu sebulan, orang ini boleh keluar ke negara sebelah sana. Ya? Istilah darurat, istilah PKP, tapi selamba boleh pergi ke Indonesia. Ya? Anak-anak kita ya, dikerahkan anak sekolah belajar di rumah, pakai online dan sebagainya. Pernah mereka kaji setiap anak ada berapa orang yang ada smartphone, yang ada handset. Kalau 3 orang anak sekolah, 3 orang nak online belajar, ibu bapa tak mampu nak beli 3 telefon. Akhirnya berebut-rebutlah anak-anak ini untuk belajar. Itu baru 1 telefon nak berebut dengan 3 anak yang bersekolah. Tak masuk sekolah menengah. Kemudian waktu belajar, waktu yang sama. Handset ada 1. Ayah mampu beli 1. Ya, ayah pun pakai Nokia 3210 je. Dia bagi anak smartphone untuk belajar. Tapi tak mampu nak beri ke semua anak. Sedangkan belajar online. Adakah ini dibuat kajian terlebih dahulu? Sepatutnya kajian ini dibuat sebelum kita melaksanakan. Mesti ada kajian. Dapatkan statistik berapa orang keluarga miskin yang masih anak pergi sekolah. Berapa orang keperluan yang perlu diberi bantuan. Ya, dan sebagainya. Ya. Ini banyak perkara yang tidak dapat dilaksanakan oleh kerajaan yang ada kerana kerajaan ini tidak mendapat ya, kerahmatan, taufik dan juga hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu pemikiran menteri-menterinya beku, tidak ada idea langsung untuk memperbaiki keadaan negara kita. Menteri ramai sampai 70 orang termasuk timbalan menteri. Tapi yang kita kenal siapa? Saya percaya saudara-saudara yang dalam ini pun
yang menyaksikan live ini ya tidak boleh kenal lebih pada 3-4 orang menteri. Ya, dapat ingat 4 menteri pun saudara hebat lah. Ya, dia ada 70 termasuk timbalan menteri. Ya, ada timbalan menteri sampai 2. Ya, ini duit rakyat semua nak bayar gaji dan allowance. Mereka tidak bekerja sekarang PKP, tapi gaji jalan, allowance ya, jalan. Ada keseimbangan sebagai ahli parlimen ataupun menteri tetap ada. Jadi orang rakyat jatuh di bawah bagaimana? Ya, rakyat jatuh di bawah bagaimana? Perdana Menteri hari-hari kalau keluar TV pun baca putusan. Perdana Menteri putusan itu saja, tidak berani berdepan dengan soal jawab wartawan. Kerana beliau bimbang sekiranya berdepan dengan wartawan. Soalan pertama wartawan katanya, Datuk Seri Muhyiddin Yassin, kamu ada 109. Bagaimana bila kamu nak menghadap Yang Tuan Agong untuk menyatakan kamu tidak ada sokongan? Ini soalan yang agak susah untuk beliau nak jawab. Ya, sebab itu baca putusan, bagi salam, belah macam tu saja. Ya, belah macam tu saja. Lepas itu sekarang ni pergi ke Indonesia. Ya, untuk apa? Nak tunjuk kepada rakyat Malaysia bahawa dia pergi ke Indonesia dapat sambutan di kerajaan Indonesia. Ya, padahal kerajaan Indonesia dah tahu. Ya, status kamu sebagai Perdana Menteri kat Malaysia apa dia status? Nak berbanding dengan Jokowi. Jokowi diangkat oleh rakyat Indonesia. Ya, seorang pemimpin ini hebat. Membangunkan negaranya, menaikkan negaranya, ekonominya. Ya, dan juga bertindak dengan tegas dengan rasuah. Bagaimana nak bandingkan dengan Muhyiddin? Tapi atas dasar diplomatik, sesiapa pun datang ke negara akan disambut. Itu saja. Bukan kerana dia hebat. Ya. Sebelum ini pun Anwar Ibrahim pergi Indonesia, Anwar Ibrahim juga disambut oleh Jokowi. Bukan Perdana Menteri pun. Ya. Jadi sebab itu, di saat ini beliau cuba ya, memainkan propagandanya. Kalau boleh nak pergi depan ni, Indonesia mungkin nak pergi ke Singapura, nak pergi ke Thailand. Di balik kat Malaysia, dia berkata, wah, saya pemimpin yang dihormati oleh negara-negara ASEAN. Ya, padahal negara tak panggil pun. Ya, kamu nak pergi melawat, orang sambut lah. Tapi kamu kata kamu dihormati. Ya, kamu pemimpin agung dan sebagainya. Sedangkan semua satu dunia tahu bahawa Muhyiddin Yassin satu-satunya Perdana Menteri di Malaysia yang partinya tidak pernah mendapat mandat rakyat untuk menjadi kerajaan. Bahkan beliau sendiri secara peribadinya tidak pernah disokong lebih majoriti untuk menjadi seorang Perdana Menteri. Ya, tapi beliau boleh menggunakan jawatannya sebagai Perdana Menteri untuk melakukan apa saja. Sebab itu darurat itu penting kerana beliau boleh melakukan apa saja dalam keadaan darurat ini. Ya, tidak ada orang boleh petikai sebab Parlimen tidak bersidang. Itu saja. Bila istiadat darurat, Parlimen tidak boleh bersidang. Jadi apa yang beliau lakukan, Anwar hanya boleh jawab. Anwar Ibrahim hanya boleh ulas melalui live beliau pada setiap malam. Jadi bagi saudara, kalau ada live Datuk Seri Anwar Ibrahim sama ada siang, petang ataupun malam, ya, jangan lupa ya, luangkan masa kita dengar, sebab itulah peluang Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menjawab ya apa sahaja isu berkenaan dengan negara kita, kerana beliau tidak ada peluang untuk bercakap di dalam Parlimen. Okey, kalau kita nak dengar daripada pimpin-pimpin lebay, memang tak ada lah ya. Pimpin lebay pun semua okey. Dalam harakah siap puji, negara ini yang terbaik, Perdana Menteri ini adalah Perdana Menteri yang terbaik. Dalam harakah, ini style lebay lah ni. Dia siapa yang boleh bagi dia makan, dia akan sembah, akan puja dan agung-agungkan. Ya, kalau jatuh saja Muhyiddin, dia tak kediakan naik seorang lagi Perdana Menteri, lebay ni sekali lagi akan menyokong sepenuhnya kepada Perdana Menteri yang baru. Jadi kalau isu Anwar Ibrahim memohon mahkamah mengisytiharkan ya apa yang kabinet Muhyiddin nasihatkan kepada bawah tuanku itu ada satu nasihat yang bertentangan dengan perlembagaan undang-undang dan perlembagaan ya. Jadi Anwar Ibrahim tidak mempertikaikan Yang di-Pertuan Agong kerana Anwar tahu bahawa usul tentang darurat dan sebagainya dan juga pembekuan parlimen itu datangnya daripada Perdana Menteri. Sebab itu Anwar Ibrahim membawa kesnya hanya berkaitan dengan Perdana Menteri. Tapi apa Lebay cakap? Lebay kata Anwar Ibrahim ini orang yang derhaka kepada raja. Anwar Ibrahim ini orang yang menentang keputusan agung, ya, institusi istana. Ini Lebay-lebay sebut. Tapi dia lupa, ya, yang jelas menentang, yang jelas menderhaka adalah Puak Lebay.
Bila Sultan Perak panggil menghadap, tak tahu menghadap. Tak tahu menghadap. Itu jelas, ya, arahan yang direct daripada Sultan. Ya, bukan daripada Perdana Menteri, daripada Sultan, arahan direct daripada istana. Direct kepada wakil rakyat PAS. Tapi tak datang istana. Ya, itu lagi jelas derhaka. Tapi yang dia tak nampak. Sebab apa? Sebab dia lebay. Lebay ni, lebay, dia boleh jual agama, dia boleh jual segala-galanya. Benda yang dia buat halal belaka. Kalau orang lain buat, haram belaka. Pengkhianatan ke atas pemimpin PAS, hukumnya haram kalau kamu khianat. Kalau kamu jatuhkan pemimpin PAS dengan cara khianat, hukumnya adalah haram. Tetapi kalau pemimpin PAS bersekongkol dengan pengkhianat untuk dapat jawatan menteri, hukumnya halal. Itu beza. Ya, perbuatan sama. Ya, kejatuhan Wabi Nizah di Perak. Saya selalu sebut supaya mungkin ada kawan kita kat sini yang belum dengar. Saya selalu sebut apa bezanya pengkhianatan di Perak dengan pengkhianatan di Putrajaya. Sama. Hasil daripada pengkhianatan. Wabi Nizah tumbang Menteri Besar kerana berlakunya pengkhianatan. Ya, kerajaan PS jatuh pun kerana berlakunya pengkhianatan. Ya, bukan melalui pilihan raya. Di Perak pun tidak ada berlaku pilihan raya negeri. Semuanya kerana pengkhianatan. Tapi kenapa di Perak jatuh haram, ya? Tapi di Putrajaya jadi halal? Sebab di Perak yang jatuh itu adalah kumpulan lebay daripada Menteri Besar. Di Putrajaya dapat jadi menteri. Jadi pengkhianatan itu halal. Ya? Dia sini minta pimpin PAS jawablah. Jawab dengan wala-wala-on. Ya? Di mana dalil haram di Perak dan di mana dalilnya halal di Putrajaya. Ya, kalau alasannya DAP, saya selalu sebutlah, ya, orang PAS kata kita terpaksa bersekongkol dengan pengkhianat di Putrajaya kerana kita nakkan sebuah kerajaan Melayu Islam tanpa DAP. Ya, DAP ini anti-Islam, DAP ini macam-macam lah. Ya, tak suka DAP ni. Jadi atas alasannya DAP, maka wajib kita bersekongkol dengan pengkhianat. Ya, kerana keadaan ini keadaan darurat. Ini berdarurat ni katanya. Islam mesti selamatkan. Walaupun tak ada pilihan raya, tak apa, kita sokong je pengkhianat. Sebab kita nak selamatkan Melayu Islam daripada PH yang katanya dikawal oleh DAP. Ini selalu yang PAS sebut. Tapi beliau lupa peristiwa yang berlaku di Perak di waktu Wabi Nizah dijatuhkan. Kenapa Wabi Nizah dijatuhkan? Ya, UMNO juga masa itu menggunakan modal yang sama. Kita harus tumbangkan kajian Wabi Nizah kerana Wabi Nizah hanya seorang menteri besar boneka di Perak. Sedangkan adun yang paling ramai di Perak ketika itu adalah daripada DAP. Faktanya betul. Ya, di Perak, adun yang paling ramai adalah DAP. Yang kedua, PKR. Ya, keadilan. Yang ketiga, barulah PAS. Tapi PAS jadi menteri besar. Adun ramai DAP. Jadi UMNO menggunakan hujah itu. Ya, jadi pengkhianatan itu berlaku kerana nak selamatkan kerajaan di Perak. Kerana DAP ramai. Oh, PAS marah. Oh, PAS marah. Ya. Jadi hujah yang UMNO guna dulu untuk nak jatuhkan kerajaan PAS di Perak adalah hujah yang sama digunakan oleh PAS untuk menjatuhkan Pakatan Harapan di Putrajaya. Jadi Tuhan tunjukkan secara tak langsung, ya, untuk kita kenal, ya, di balik-balik serban-serban mereka, di balik jubah-jubah mereka, perangai buruk, ya, perangai busuk, ya, beberapa pimpinan PAS. Ini semua berlaku apabila dalam PAS itu tidak ada lagi tokoh agama yang ikhlas berjuang kerana agama selepas kematian almarhum Tok Guru Nik Aziz. Ya, Tok Guru Nik Aziz itu istiqamah, konsisten. Beliau bukan tidak pernah tegur Anwar Ibrahim. Tok Guru Nik Aziz pernah juga menegur Anwar Ibrahim. Tetapi ya, tidak sampai Tok Guru Nik Aziz menjadikan keadilan sebagai musuh. Tidak sampai Tok Guru Nik Aziz menjadikan DAP sebagai musuh. Walaupun Tok Guru Nik Aziz pernah juga menegur pimpinan DAP. Ya, ini kebijaksanaan Tok Guru Nik Aziz. Beliau bukan sokong terus Anwar Ibrahim. Beliau bukan sokong terus DAP. Ya, banyak perkara beliau menegur Datuk Seri Anwar Ibrahim yang bertentangan dengan Anwar Ibrahim. Banyak perkara beliau tegur juga pemimpin DAP yang bertentangan dengan DAP. Tetapi secara prinsipnya bahawa PAS ketika itu di bawah almarhum Tok Guru Nik Aziz, ya, masih lagi memelihara, ya, hubungan dalam Pakatan Rakyat.
Kerana bagi Tok Guru Ni Aziz, benda yang melibatkan beberapa perkara ini boleh diselesaikan sekiranya kita ada kebiasaan, ya. Di situlah katanya hikmah, ya, dengan cara hikmah bagi kita membetulkan sesuatu yang kita rasa tak betul. Inilah yang dilakukan, ya, pendekatan yang dilakukan oleh almarhum Tok Guru Ni Aziz. Berbeza dengan di bawah Haji Hadi Awang. Haji Hadi Awang ni keluar saja daripada mulut dia hukum, terus hukum, ya. Dia tengok dulu kes. Tengok dulu kes. Kalau kes itu rasa-rasa macam menyebelahi dia, maka dia akan berilah hukum-hukum, ya, yang boleh menghalalkan. Tapi kalau ada kes-kes yang dia rasa tidak menyebelahinya, maka akan keluarlah hukum-hukum yang berat-berat, ya. Sebab itulah masa kita jadi Patah Hadapan, macam-macam hukum yang keluar ketika itu, ya. Kita sokong LGBT, kita sokong inilah, kita sokong inilah, macam-macam, ya. Kita sokong LTTE lah, macam-macam, ya. Tapi bila PN perintah, berlakunya seorang manusia, seorang Melayu yang murtad yang kebaru ni, berlaku di bawah kerajaan Perkhidmatan Nasional, ya. Seorang lebay pun tak berbunyi. Cuba kalau sekarang ni berlaku bawah PH, nak tengok lebay berhimpun dekat atas merbuk, ya. Saya silap PKP pun dia langgar, ya. Kalau waktu PH perintah dan kadang PKP ni pun lebay akan langgar, dia akan berhimpun di dataran merbuk, ya. Sebab apa baginya? Kalau ditangkap dalam PKP ni kerana berdemonstrasi membela Islam, katanya kita adalah jihad, katanya, ya. Kalau mati pun mati syahid di padang merbuk. Jadi kita masih ingat lagi, ya, padang merbuk ni popular di dalam perjuangan RU 355. Sekarang jadi kerajaan, RU 355 pun dah tak tahu ke mana pergi. Duk tunggu RU 355 yang muncul apa? Yang muncul adalah penambahan cabutan judi daripada 8 kali di waktu PH jadi kerajaan kepada 22 kali di waktu PN jadi kerajaan, ya. Kerajaan PN yang tanpa DAP ni, cabutan judinya bertambah kepada 22 kali. Di bawah PH yang ada DAP, cabutan judi hanya 8 kali, ya. Sebelum itu 22 kali. Di zaman Najib, bila PH perintah, kita turunkan kepada 11 kali. Oh, tapi tak cukup, ya. Menteri Kewangan Lim Guo Eng, seorang Cina, ya. Lim Guo Eng kata tak cukup 11, kita turunkan lagi kepada 8. Turunkan lagi kepada 8. Waktu itu lebay bercakap lah, 8 ke, 7 ke, 6 ke, 5 ke 1 pun judi tetap judi. Wah, bukan main pas. Betul. Walaupun 1 tetap judi. Lim Guo Eng turunkan sampai 8, ya. Bila lebay berada dalam kerajaan Perkhidmatan Nasional, daripada 8 ni sudah jadi 22, kan. Bila kita pertikaikan, bila ramai yang mempertikaikan, lebay pun keluarlah satu, ya, satu nasihat agama. Katanya kita diajar di dalam Islam, kalau kita tidak bersuka dengan satu perkara, dia kata kita naklah menentang dengan tangan. Kalau tidak boleh menentang dengan tangan, kita naklah menentang dengan mulut. Kalau tidak mampu menentang dengan mulut, kita naklah menentangnya dengan hati kita, ya. Itulah selemah-lemah iman. Wah, dia bacalah, kan, ayat-ayat yang dia tahu. Menyalahgunakan ayat, ya. Kononnya PAS ni tak setuju dengan judi ni, ya, naik 22. Tapi katanya nak menentang dengan tangan tak boleh, ya. Nak menentang dengan mulut pun tak boleh. Maka PAS katanya ambil pendirian menentang dengan hati. Itulah yang Islam ajar. Yang sebenarnya ayat ini adalah kepada yang tidak memegang kuasa. Macam kita sekarang ni, kita tak ada kuasa, bolehlah gunakan ayat ini, ya. Tak suka, kita cara kita beri tangan ni, pangkah undi apa, kan. Jangan sokong. Tak boleh, kita cakap dengan mulut. Dengan mulut juga tak berkesan, tak boleh. Maka kita menolaknya dengan hati. Itulah selemah-lemah iman bagi kita yang tidak ada kuasa. Tapi mereka yang ada kuasa, mereka boleh laksanakan. Kenapa tidak mahu laksanakan? Sebab MCA ada. MCA tak ramai pun, saudara. Ada berapa kerat? Ada 2 ekor je, kan, dalam parlimen. MCA. Itu pun sudah cukup menutup 18 mulut, ya, orang-orang yang pakai kopiah, orang yang pakai serban dalam parlimen. 2 ekor ni saja sudah cukup untuk menutup mulut puak-puak, ya, yang ada 18 orang ini di dalam parlimen. Itu kehebatan mereka. Sebab itu tak pelik kerajaan yang ada hari ini lagi banyak, ya, abah kau baca doa di TV, lagi teruk keadaan negara kita, ya, lagi teruk keadaan negara kita. Sebab menjadi kerajaan itu pun tidak melalui cara yang betul, ya. Menjadi kerajaan itu
dengan tidak ada keberkatan, ya, dengan cara khianat, ya. Bagaimana kamu nak jawab dengan beberapa orang rakyat Malaysia yang mengundi pada PRU 14 yang lalu, yang menghabiskan duit mereka, masa mereka daripada luar negara sana, ya, balik ke Malaysia semata-mata untuk mengundi, membentuk kerajaan di Malaysia. Tiba-tiba kamu menjadi seorang pengkhianat, ya. Yang lebih malang sekali, ya, pengkhianatan ini disokong oleh satu kumpulan jemaah yang dikatakan, ya, yang menggunakan nama Islam, ya, amat memalukan. Sepatutnya jemaah inilah yang memberikan, ya, menjadi orang tengah, ya, supaya satu keputusan yang adil boleh dilakukan, kerana Islam itu adalah adil, ya, Islam itu adalah adil. Maka patutnya jemaah ini adalah menjadi orang tengah supaya adil itu diberikan, ya. Tidak boleh berpihak ke mana-mana. Sepatutnya mencadangkan supaya ke bawah dulu tuanku untuk mengadakan PRU dan sebagainya, ya. Bukannya parti lebay ini pun sama-sama juga berebut nak jadi menteri, berebut nak jadi JLC, dan sekarang ini berebut pula dapat jawatan pingat, ya. Dia sebenarnya hari wilayah baru ni, berapa ramai lebay beratur ambil pingat, ya. Malulah sikit dengan DAP daripada dulu lagi. Berapa lama DAP, ya, berada dalam negara kita, ya, di Melaka, di Pulau Pinang, berapa anugerah nak bagikan kepada DAP tolak anugerah. Bukan DAP ini tidak menghormati istana, tetapi DAP tidak mahu, ya, ada pemimpin mereka yang akan terpesona dengan anugerah yang diberikan, ya. Ini DAP, ya. Ini kamu lebay, pantang dia sebut, pantang panggil istana ke panggil mana tu dapat pingat, berlari pergi, ya. Itulah bezanya. Banyak lagi nak cerita pasal lepas ni kan. Sebab itu kita dalam PH, saya mengharapkan supaya satu keputusan boleh dibuat dengan tegas oleh PH, ya, supaya PRU yang akan datang kita seperti mana yang diputuskan dalam mesyuarat Majlis Presiden baru ini, ya. Saya difahamkan dalam mesyuarat Majlis Presiden baru ini bahawa Pakatan Harapan akan menentukan pertandingan 1 lawan 1, bermakna tidak ada pertembungan di antara keadilan dengan amanah ataupun dengan DAP, ya. Warisan bertanding di Sabah lah, ya. Cuma yang kita mahu ingatkan bahawa janganlah mana-mana ada parti, ya, yang bermurah hati, ya, yang bermurah hati untuk memberikan logo mereka kepada Parti Mahathir Mohamad ini, ya, pada Parti Mahathir Mohamad ini. Kalau kamu rasa Mahathir ini seorang yang begitu hebat pada pandangan kamu, ya, tak perlulah kamu nak jual maruah parti kamu kepada Mahathir. Sebaiknya kamu jemput Mahathir itu, isi borang masuk dalam parti kamu. Lantiklah dia jadi presiden, ataupun jadi pengerusi parti kamu, ataupun penasihat, kan. Tapi janganlah pergi jual logo parti kamu itu kepada parti pejuang, ya, kepada parti yang diketuai oleh bapa segala pengkhianat, ya. Jadi kamu nak import pengkhianat ini masuk ke dalam rumah PH, ya. Bagaimana kita penyokong PH nak terima, ya. Kamu boleh sebutlah, kamu boleh sembang nak perdayakan, ya, anggota-anggota bawahan. Kita bukan tidak sokong Anwar, tetapi kita tak mahu bermusuh dengan Mahathir. Ini selalu ayat yang disebut, ya. Kita bukan tak sokong Anwar jadi PM, tapi kita tak mahu bermusuh dengan Mahathir, ya. Macam kita sebagai anak lah, ya. Ayah kita ada musuh ni duk hari-hari duk belasah ayah kita, ya. Tapi kita bagi tahu kita bukan tak suka ayah, tapi saya nak musuh tu, ya, musuh ayah tu berada dalam rumah kita. Ini ke cara dia. Itu bukan cara yang bijak lah, ya. Kita kena tahu, ya, sebab apa Mahathir ini bermusuh dengan Anwar Ibrahim. Isunya bukan Anwar bermusuh dengan Mahathir, isunya Mahathir itu bermusuh dengan Anwar Ibrahim. Jadi kalau kita tahu isunya, mengapa perlu kita nak bawa Mahathir ke dalam Pakatan Harapan, ya? Mengapa kita nak bawa Mahathir berada dalam rumah kita? Kecuali kita ada niat, ya, ada niat kita untuk membantu Mahathir untuk menghancurkan Anwar Ibrahim. Ini bukan isu soal sokong Anwar jadi PM. Ini bukan isunya, ya. Tidak ada masalah Anwar tidak jadi PM kalau kamu tidak sokong, ya.
Kalau ada parti rakan kita, ada satu dua yang dalam parti PH yang tak mahu sokong Anwar jadi PM, tidak ada masalah, itu hak. Kita kan boleh paksa orang nak sokong Anwar. Ya. Tetapi kamu jangan sesekali bawa Mahathir Mohamad ke dalam. Kamu nak tak sokong Anwar Ibrahim, tidak ada masalah. Tapi Mahathir ini jangan dibawa ke dalam Pakatan Harapan. Ya. Dan kalau boleh, jangan bagi ruang kepada Mahathir ini gunakan logo kamu. Kerana logo kamu itu adalah satu logo yang diiktiraf dalam Pakatan Harapan, yang kita hormati bersama. Keadilan menghormati logo Amanah, Amanah menghormati logo DAP, DAP juga menghormati logo keadilan. Kita sama-sama menghormati logo masing-masing. Ya. Tetapi janganlah kita cemarkan logo kita dengan membawa musuh pengkhianat itu, ya, menggunakan logo kita. Ya, jika ini berlaku, maka janganlah salahkan rakan-rakan sekiranya dalam pilihan raya nanti tidak mendapat bantuan, kerjasama, sokongan, jentera dan sebagainya. Ya. Baru-baru ni saya ada baca ada rakan yang macam mengugut lah. Dia katanya buat apa nak serang beberapa orang pimpinan Amanah, ya, yang menyokong Mahathir Mohamad. Katanya kalau macam ni, dia kata Anwar tak boleh jadi PM lah. Kita Amanah ada 11 orang. Kalau 11 orang ini, kalau kamu serang Amanah, 11 orang ini akan tarik sokongan Anwar tidak jadi PM. Ya. Dan saya katakan bahawa isunya bukan isu Anwar jadi PM. Ya. Kita pun tidak memaksa 11 orang ini untuk menyokong Anwar Ibrahim. Kalau mereka rasa yakin, mereka sokonglah. Kalau tak yakin, jangan sokong. Ya. Dan betulkah 11 orang ini daripada Amanah semuanya menyokong Mahathir? Ya, 11 orang ini, adakah kesemuanya sokong Mahathir? Saya rasa tak mungkin, separuh pun tak ada. Ya, dalam 11 itu yang sokong Mahathir, 2-3 orang je yang sokong pun. Tapi janganlah kamu jual nama Amanah itu. Janganlah kamu rosakkan Amanah itu hanya kerana 2-3 pemimpin ini. Ya, kerana 2-3 pemimpin ini nak bawa Mahathir, maka kamu rosakkan Amanah itu. Ya. Kita dah berjuang lama, sepatutnya kita lebih tahu mana di antara kawan kita yang selama ini sama-sama berjuang. Jadi tak perlulah kerana 2-3 pemimpin nak merosakkan, ya, nama parti Amanah atau parti DAP ataupun parti keadilan itu, ya, maka kita nak rosakkan keseluruhan parti tersebut. Jadi sebab itu saya katakan bahawa untuk menghadapi PRU yang ke-15 nanti, cukup memadai dengan hanya 3 parti, iaitu keadilan, DAP, Amanah. Letaklah mana-mana calon di mana tempat yang telah pun dilindungi, yang telah pun dipersetujui, dan jalankan kerjasama untuk kita memperkuatkan, ya, gabungan kita di dalam Pakatan Harapan. Janganlah kerana kita malas nak bekerja, malas nak hidupkan jentera, nak cari jalan mudah dengan cara kita menjual logo kita kepada puak-puak Mahathir Mohamad ini. Memang puak Mahathir Mohamad banyak duit, ya. Kalau nak topang kemewahan, nak topang duit dengan Mahathir Mohamad ini tidak ada masalah. Menghadapi PRU, puak-puak ini memang banyak duit. Ya. Tapi kalau kita hanya kerana duit, maka kita lacurkan logo kita, maka sudah pasti rakyat akan menolaknya pada PRU yang ke-15. Majoritinya kalau kita lihat di mana-mana pun, orang tidak lagi boleh menerima Mahathir Mohamad. Jadi janganlah cari pasal, janganlah cari sebab, dan jangan cubalah untuk menegakkan benangan basah untuk kita mengatakan bahawa Mahathir Mohamad ini mesti dibawa dalam Pakatan Harapan sekiranya kita nak menang PRU yang ke-15. Sedangkan PRU yang 14 dulu pun, ya, bukan kerana Mahathir Mohamad kita boleh menang, ya. Kerana PRU 13 pun sebenarnya kita telah mendapat undi majoriti, undi popular. Ya, undi popular pada PRU 13. Kita sebenarnya dapat undi popular, tetapi bilangan jumlah kursi parlimen tidak mencukupi, maka pada PRU 13 yang lalu kita gagal membentuk kerajaan. Dari segi undi popularnya memang kita lebih daripada Barisan Nasional. PRU 13 tidak ada Mahathir, tetapi kita boleh mendapat undi popular. Maka sebab itu kita yakin pada PRU 14 kita boleh menjadi kerajaan, ya. Bukan sebab Mahathir, kerana Mahathir datang di hujung-hujung tahun sebelum PRU 14. Beliau tidak merasai susah payah orang yang nak mendapatkan, ya, sokongan rakyat ketika itu untuk bangkit menentang UMNO, Barisan Nasional. Beliau berada di penghujung-hujung tahun sebelum PRU. Beliau hanya masuk kaki dalam Pakatan Harapan dan terus diangkat menjadi Perdana Menteri
dan kemudian dengan senang sekelip mata dia menjatuhkan kerajaan Pakatan Harapan. Kerana apa? Kerana hanya bencikan seorang manusia, iaitu bernama Anwar Ibrahim. Ya, seperti mana yang didedahkan oleh bekas Peguam Negara, ya, Tommy Thomas, yang mengatakan sepatutnya Wan Azizah akan menjadi Perdana Menteri interim, ya. Tapi telah dinafikan oleh Mahathir Mohamad. Kita tak tahu sebenarnya, ya, siapa yang berbohong, Tommy Thomas ataupun Mahathir Mohamad, ya. Bagi kita tak penting sama ada sepatutnya serah pada Wan Azizah atau tidak, tapi yang kita persoalkan dan sehingga sekarang masih gagal dijawab oleh mana-mana pihak, ya, kenapa Mahathir Mohamad meletakkan jawatan dalam keadaan Pakatan Harapan masih lagi, ya, mempunyai majoriti. Beliau hanya ditolak oleh Parti Bersatu, partinya, dan hanya ditolak oleh kumpulan Azmin sahaja. Sedangkan beliau dilantik menjadi pengerusi, menjadi Perdana Menteri oleh Majlis Presiden Pakatan Harapan. Sepatutnya beliau merujuk kepada Majlis Presiden Pakatan Harapan. Tetapi beliau bertindak sendirian, ya, sehingga kabinet terbubar, ya, secara automatik. Maka terpaksalah, ya, kerajaan itu tumbang, kerajaan PH itu tumbang kerana perbuatan Mahathir Mohamad ini. Dan disitulah bermulanya, ya, memudahkan pengkhianat-pengkhianat untuk masuk, kerana kunci telah pun dibuka oleh Mahathir Mohamad. Itu saja. Sebab itu untuk PRU yang akan datang ini, jangan sesekali kita berangan-angan, ya, atau cuba untuk nak bawa Mahathir Mohamad kembali ke dalam Pakatan Harapan, kerana ianya sendiri akan mengulangi sejarah, ya. Sepatutnya kita belajar daripada sejarah yang telah pun kita alami, di mana kita memberi keyakinan kepada Mahathir. Akhirnya Mahathir telah pun menunjukkan kepada kita bahawa beliau bukanlah seorang yang boleh diharapkan untuk menerajui sebuah kerajaan yang ingin melaksanakan reformasi. Okey. Jadi keputusannya, kesimpulannya malam ini adalah, ya, kita bersetuju bahawa 1 lawan 1 hendaklah dilaksanakan pada PRU yang ke-15, ya, pada PRU yang ke-15, di mana keadilan bertanding, ya, mewakili Pakatan Harapan, Amanah juga bertanding mewakili Pakatan Harapan, DAP juga bertanding mewakili Pakatan Harapan, asalkan tidak melibatkan, ya, kumpulan Mahathir Mohamad ini. Jadi kalau mana-mana parti yang ada simpati dengan Mahathir Mohamad ini, ya, sudah pasti kena bersedialah daripada sekarang untuk menghadapi, ya, tentangan daripada kita, terutamanya daripada Parti Keadilan, ya. Kerana di mana-mana pun telah pun ada, ya, beberapa daripada NGO pun ada yang sanggup menawarkan diri untuk menentang di mana saja calon-calon daripada Parti Mahathir ini bertanding. Hatta di Langkawi, tempat Mahathir Mohamad sendiri, sudah ada beberapa calon, ya, menawarkan diri untuk menentang Mahathir Mohamad di Langkawi. Jadi janganlah, ya, kalau Mahathir Mohamad sendiri mendapat tentangan di Langkawi, janganlah kita cuba nak merosakkan parti kita sendiri, ya, untuk membawa orang-orang Mahathir ini berada dalam menggunakan logo kita. Kalau kita rasa layak untuk jadi calon, pujuklah masuk parti kita. Jangan kita beri logo kepada puak-puak ini, ya. Okey. Cukup di sini Suara Rakyat. Saka tua rumah kata pergi, kubur kata mari. Hizam Masih sirap hari bulan, mati berangan orang tua ni katanya. PRU 15 nanti jangan sesiapa ahli perjamuan bagi muka kad poker tua. Ini Zack Burn. Zack Rasulullah Ali Atuk Kuat Temerang. Okey, cukup sampai di sini dulu. Ada gangguan sikit je, sangkut nampaknya. InsyaAllah kalau kita ada masa, kita akan bersama lagi kalau atas isu-isu yang lain. Bosku penyamun, walau dengan ulama semak patut kena sula je, kata. Walau one on dengan ulama semak patut kena sula saja, kata bosku penyamun. Zul alias kuburkan pejuang. Okey. Rasulullah Ali Hisam Mauzin. Ini apa ni? Mana Jekom? Jekom ada sini tadi ke? Saya tak sempat baca Jekom punya, ya. PS bulat suara. Aku sanggup kalah dari Timur Mahathir, kata Lokman Bakar. Okey. Orang Langkawi pun meluat dengan poker ni, kata Zack Burn.
Okey, cukup sampai sini saja. Dan kalau ada apa-apa isu lagi, kita akan bersama. Terima kasih banyak. Terima kasih juga kepada yang share, ya. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube. Lepas ini saya nak download ke YouTube. Kemudian siapa yang belum subscribe ataupun langgan channel YouTube saya jemputlah untuk subscribe, ya. Okey, cukup sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.